Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. What up geng poker sekalian, selamat kembali lagi dalam malam puaka. Dan aku ucapkan selamat datang kepada yang masih baru lagi. Jangan lupa antara korang semua yang dah tekan button subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. Dan kepada yang belum, tekan je, benda tu free. Aku takut ada yang kena bayar kot kalau subscribe. Tak ada, subscribe free saja. Dan sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku just nak bagi tahu korang, kalau korang ada pengalaman seram yang nak dikongsikan bersama Zaf, korang boleh hantar dekat email haidarmuzaffar.tv@gmail.com dan insya-Allah aku akan cuba sedaya upaya untuk sampaikan seberapa menarik lah kisah seram korang. Dan lagi sekali aku nak ingatkan yang malam puaka already available on Spotify. So kalau korang yang tak suka layan YouTube, suka dengar sahaja kan, tak nak tengok visual ke apa sebab takut ke apa, korang boleh pergi podcast Spotify dan korang cari malam puaka ataupun korang cari Zaf channel. InsyaAllah korang akan jumpa dan aku harap korang terhibur. Alright guys, so malam ni kejadian yang berlaku pada tahun 2013. Ada seseorang kirimkan aku email ni, dia nak aku berkongsikan pengalaman dia ni. Tetapi guys, aku takkan ceritakan lah. Aku panggil seseorang untuk berkongsi pengalaman ni. Macam yang korang tahulah, sebab last time aku buat vote antara Zaf ataupun Kak Ram tu. Alamak, ramai pilih Kak Ram lah. Aku tak tahu apa hal. Tetapi kalau korang suka, kalau korang terhibur, Alhamdulillah. Let's go guys, tak nak lengah masa, kita teruskan dalam malam puaka. Sarang tiba. Kini sebelum start lah, Kak Ram nak wish siapa yang sambut Valentine's Day tu kan. Happy Valentine's Day lah kononnya. Kita meraihkan kemeriahan cinta ni kan. Yang konon-kononnya suami isteri tu mengada lah. Setiap hari lah patutnya bercinta, bukannya Valentine's je yang sweet. Macam Kak Ram dululah, time Valentine je sweet kan. So semuanya sekarang ni jangan sambut. Kita ni tak boleh sambut Valentine kan. Lagi-lagi budak sekarang, alah 10 tahun dah, I miss you. Otak hang lah. Okey, kita nak lupakan pasal Valentine's tu. Kita ambil mood seram sikit. Ini cerita yang Kak Ram nak cerita dengan korang ni. Okey, hari ni berkenaan dengan perempuan. Sebab itulah Kak Ram yang cerita. Plus Kak Ram pun ada juga pengalaman yang sama dengan si No ni. Yang No ni yang kena tudung ni. No ni yang kena kejadian seram ni. Okey, sebelum tu Kak Ram nak bagi tahu, kejadian hari ni ada kena-mengena dengan urut. Urut Kak Ram dulu pun urut juga. Jangan main-main tangan ni. Kak Ram dulu selalu urut orang, nak buang angin, nak terutamanya yang baru lepas pantang semua kan. Kak Ram urut semua. Cumanya perempuan je lah Kak Ram urut. Tapi dalam banyak-banyak tu, sebelum nak cerita pasal No ni lah, nak cerita pengalaman Kak Ram ni. Dulu Kak Ram pernah mengurut. Ada satu je lah kejadian yang seram lah. Tengah urut kan, ada seorang perempuan ni lah, badan dia besar sikit. Kak Ram urut lah dia. Kak Ram urut kan. Tiba-tiba dia ada satu bau tau. Tiba-tiba ada bau busuk keluar slow bau busuk kan. Kak Ram dah tak sedap dah, sebab time tu dah malam, dah pukul 10 lebih tau. Kak Ram urut dia kan. Dia buang angin lah kan. Nak buang angin lah. Kejap bom kan. Buang angin semua kan. So tengah urut, pesakit Kak Ram ni tiba-tiba cakap, Dia dah nak keluar. Kak Ram pun, kau jangan main-main, apa yang dah nak keluar kan. Kak Ram cakap, apa hal ni, kau ni ada saka ke kan. Tengok badan macam ada saka. So Kak Ram ingat Kak Ram ingat betul ada saka. Lepas tu Kak Ram urut. Dia kata, berhenti, dah nak keluar, berhenti. Kak Ram pun berhenti lah. Kak Ram cakap, ya Allah, apa benda ni kan. Janganlah. Lepas tu bau tu makin kuat tau. Sekali tahu apa yang keluar, bukan saka. Korang hajar betul. Memang betul perangai yang saka. Rupanya dah
time cakap nak keluar tu, alah, dah sampai platform rupanya. Alamak, dia pergi membuang pula kat situ. Alah, dia ingat dia kucing aja. Dia berdebum seketul keluar macam tu. Alamak, Kak Ram tengok, patutlah nak keluar. Ingatkan apa yang nak keluar. Rupanya dah tak tahan. Keluar macam tu, takutlah kita. Okey, tu cerita Kak Ram lah. Okey, nak tolak ke tepi cerita tu. Malam ni, kejadian ni berlaku pada tahun 2013. Terjadi terhadap Noh ni lah. Noh ni dia duduk dekat Kedah. Nak jadikan cerita, si laki dia ni ketua apa tu, kerja kerajaan lah, pangkat-pangkat tinggi jugalah. So bila kerja kerajaan pangkat tinggi apa semua, si Noh ni tak bekerja, suri rumah kan. Lagi pula dia ada 2 orang anak perempuan apa semua. Lebih kurang macam Kak Ram jugalah kan, si Noh ni. Dia ni duduk kuartus kerajaan sebab laki dia ni memang kerja kerajaan kan. So bila dia duduk kuartus kerajaan tu, dah tak bekerja apa semua, apa lagi dia gunakan kelebihan yang dia ada, iaitu mengurut. Cumanya dia lebih utamakan kepada perempuan yang baru lepas bersalin, yang tengah berpantang semua tu kan, yang nak urut-urut supaya badan tu maintain balik macam Kak Ram kan. Dia urut macam tu. Dan dia buat dekat area quarters tu je lah, tak ada lah sampai luar-luar kan. Dia tak ada lah pro macam Kak Ram ni. Dia urut kecil-kecil je. Lepas tu daripada mulut ke mulut, sebab orang dah selesa agaknya, si Noh ni pun baik juga perempuannya. Orang selesa dia mengurut tu sedap, sambil urut tu dia pun borak apa semua kan. Jadi orang pun dah mula lepas nombor si Noh ni. So daripada quarters tu je, daripada dia mengurut jiran-jiran semua tu je, dah mula dah orang luar pula call. Orang luar pula call nak datang ke rumah dia, nak mengurut apa semua kan. Tapi sebab lelaki dia ni selalu tak ada kat rumah, si Noh ni okey je kan. Jap. Okey ke tudung? Alah, sengit lah. Jap, nanti sambung. Maaf lah. Korang nak sangat Kak Ram cerita kan. Kalau Zaf tu straight je, Kak Ram ni biasalah banyaklah gangguan dengan tudungnya. Hari ni setting tudung tak elok sikit lah. Maaf lah. Okey lah, kita sambung je lah terus ya. So, sampailah satu hari ni, si Noh ni dia dapatlah satu panggilan. Dia dapat satu panggilan daripada seorang perempuan ni. So, minggu sebelum tu, kawan si Noh ni ataupun jiran si Noh ni dah bagi tahu, Noh, kalau aku nak paskan nombor kau dekat kawan aku boleh tak? Dia pun nak juga mengurut ni apa semua kan. So si Noh ni cakap, pas je lah, tak kisah pun kan. Aku okey je. Yang mana nak mengurut tu senang, suruh je deal dia aku, call je nombor phone aku kan. Si Noh ni suka macam tu, direct je, senang. Satu hari ni dia dapat satu panggilan. Panggilan tu, Assalamualaikum, ni kakak Noh ke kan. Kak Noh pun, ni kakak Noh ni, siapa ni kan. Lepas tu dia cakap, ni Syura. Syura mana? Sebenarnya Syura ni kawan sekian-sekian lah kononnya. Lepas tu, kawan jiran Kak Noh. Ni Syura nak datang lah Kak Noh. Kak Noh pun, okey lah, boleh. Hari tu pun dah bagi tahu kan. Datang je lah. Lepas tu dia kata, so insyaAllah kalau tak ada apa-apa, Syura datang petang ni Kak Noh. So Kak Noh pun setujulah, okey lah, datang lah. So dalam pukul 5 macam tu kan. Dalam pukul 5 macam tu si Syura ni pun datang kan. Assalamualaikum. Dia pun tengok kan. Kak Noh dia pun tengok je Syura ni datang. Awal-awal Kak Noh ni terpegun. Walaupun Kak Noh ni cantik, tapi dia tak sangka ada perempuan lagi cantik. Sebab dia terpegun. Dia tengok si Syura ni yang baru sampai ni. Dia tengok, ya Allah, cantiknya kan. Badan cantik. Lepas tu muka dia tu glowing. Glowing yang terang lah. Muka sesuci Ramadan tu. Yang macam bulan muka kan. Kan kalau perempuan cantik kan ada bercahaya kan. So si Syura ni tadi bercahaya muka dia. So kakak Noh ni ataupun Kak Noh ni macam tak yakin tau. Macam biar ke betul kan. Lepas tu Kak Noh ni pun tanyalah, ni Syura ke? Saya lah Syura kak. Akak terpaksa cakap lah, cantik lah muka awak ni kan. Muka awak berseri lah. Cuma je pada puji-puji tu, dalam hati Kak Noh ni dia ada rasa tak sedap tau. Dia ada rasa macam, biar ke betul kan, aku ni perempuan, apa hal?
dah banyak dah perempuan yang datang mengurut, dah banyak dah perempuan yang aku tengok. Kenapa si No ni muka dia ni cantik semacam tau. Cumanya si No pula, si Syura ni muka dia cantik pula. Geram pula. Si Syura ni muka dia cantik semacam. So kakak No ni pun macam, tak apalah, biar je lah kan. Datang nak mengurut tadi. Datang nak mengurut. Okey lah, tak apalah. Tunggu Kak No siapkan dulu. Syura duduk dulu. Kak No prepare barang dalam bilik apa semua. Nanti Kak No panggil Syura. Si Syura ni pun duduklah kat ruang tamu rumah Kak No tu. Tengah Kak No bersiap-bersiap apa semua. Lepas tu Kak No pun dah bersiap apa semua nak mengurut lah ni. Panggil lah si Syura ni masuk bilik kan. So, lantaklah korang ni. Tudung ni pun. Lantaklah macam mana pun kan. Okey. Syura ni pun masuk. Masuk dalam bilik, Kak No pun mulalah sesi mengurut dia. Urut kan, daripada betis sampai ke pinggang, ke badan apa semua, urut. So dalam 20 minit tengah urut ni, tiba-tiba si Syura ni dia mengaum tau. Bukan mengaum, berdehem ke apa yang macam harimau, macam kucing yang macam tu. Teruk lah muka kan. Macam tu lah contohnya. So si Syura ni tadi dia macam tu. Tengah urut-urut ni tiba-tiba dia bunyi macam tu. So apabila bunyi macam tu, si No ni tegur lah, Syura, sakit ke? Kalau sakit bagi tahu ni. Lepas tu si Syura ni pun cakap, tak, kak, okey. Sedap, akak urut sedap. Kalau sakit bagi tahu. Kakak No pun risau lah kan. Kalau sakit bagi tahu lah, tak payahlah buat bunyi macam tu kan. Menakutkan. Syura ni pun. Macam yang tu lah, macam kejadian tu lah. Silap-silap kan melepas pula kan. Dah keluar ketul-ketul pula. Macam tu lah contohnya. Kita marah. Kak Ram ni teringat pula kes dulu kan. Nak keluar. Nak bagi tanda cakap lah kan. Lain kali yang mana pergi mengurut ni, kalau dah tak tahan bagi tahu. Jangan cakap nak keluar. Kita yang tukar urut ni tak faham. Melepas macam tu. Jangan. Takutlah. Si Kak No ni urut lagi. Urut. Sama juga. Si Syura ni lagi sekali. Cumanya kali ni si Syura ni siap cakap, jangan kacau lah. So apabila si Syura ni cakap macam tu, Kak No dia pun macam, kau cakap apa ni dik? Siapa kacau kau? Kakak tengah urut kau ni. So si Syura ni macam dia try nak cover tau. Tiba-tiba dia cakap macam, bukan cakap dengan Kak No. Maaf Kak No, saya bagi tahu dia ni. So Kak No ni macam, dia ni, Kak No tengok bilik dia. Siapa lagi? Dia ni siapa kan? Dia ni tak ada bawa kawan. Rumah ni pun anak aku pergi sekolah. Siapa yang kau cakap ni kan? Lepas tu okey lah, tak apalah, urut. Dah nak sampai pukul 7 macam tu lah. Dah nak sampai pukul 7 malam, dah settle apa semua tu. So si Syura ni pun minta diri kan nak balik. Cumanya bila dia balik, Kak No ni rasa macam still terfikir-fikir. Apa hal kau buat bunyi macam tu? Lepas tu apa hal pula Kak No ni still tak boleh faham siapa yang kacau dia tadi. Dia cakap kat aku ke? Atau dia cakap kat orang lain? Takutlah. Kak No ni dah mula takut tau. Lagi pula dia ada anak perempuan apa semua kan. Laki pula outstation selalu kan, risau lah. So apabila dah risau macam tu, malam tu tiba-tiba, malam tu anak dia ni dah nak SPM. So apabila dah nak SPM tu, ulang kaji pelajaran sampai pagi lah kononnya. Padahal macam tak tahu nak SPM tak SPM, bukannya sampai pagi tu belajar sangat. Bergayut sebenarnya dengan boyfriend. Macam tak tahu. Bila mak dah tidur je, Hello B. Kononnya dah nak SPM, rajin belajar sampai pagi kononnya. Tak payah percaya budak-budak sekarang tu. Cuba mak-mak tu tengok. Mana tahu tu. Lepas tu anak dia ni kononnya belajar lah. Dan nak SPM tu belajar. Sampai pagi. So tengah belajar ni, tiba-tiba si anak ni tadi, bila dia belajar, dia biar pintu bilik dia terbuka. Sebabkan dia takut. Si anak ni memang jenis penakut sikit. So dia memang setiap kali study tu dia biarkan pintu dia terbuka. So Kak No ni dia akan tidur kat ruang tamu sementara nak tunggu anak dia ni belajar tau. Bila anak dia belajar dalam bilik, Kak No ni dekat ruang tamu apa semua.
Tiba-tiba si anak ni tadi sekali imbas dekat tepi dia, dia nampak ada perempuan. First dia ingat mak dia. First dia ingat si Kak Noh ni. Lepas tu bila dia pandang, hilang. Kan dia tak nampak. Lepas tu dia tengok kat luar tu, daripada bilik dia, bila buka pintu boleh nampak mak dia. Dia tengok, mak dia tengah baring kat sofa kan. Dia nampak mak dia tengah baring kat sofa. Lepas tu si anak ni tadi, okeylah, tak apalah, continue je lah study. Okay, continue study kan. Study. Lepas tu tiba-tiba dia dengar ada bunyi daripada katil dia tau. Katil dia kat belakang. Dengar bunyi yang kalau orang lompat kan, bunyi spring tu kan. Lepas tu dia macam, bunyi apa tu kan. Lepas tu dia takut ni, dia takut nak pusing. So dia ujung mata je, dia pusing slow je ujung mata. Rupanya bila anak dia ni pandang macam tu, sekali anak dia menjerit. Bila anak dia menjerit, Kak Noh ni pun macam, apa hal ni? Pun Kak Noh pun terjaga daripada atas sofa, terjaga masuk bilik. Apa hal kau ni? Contoh anak dia siapa nama anak dia? Lara lah. Lara, apa hal kau ni? Ya Allah, kau buat terkejut mak lah. Apa hal kau ni? Terjerit-jerit ni. Kau dah habis belajar belum? Mak marah, biasalah kan. Mak, tak nak. Kan anak dia cakap, si Lara ni macam tak nak apa kau ni? Mak dia marah lah kan. Apa hal kau ni? Lepas tu anak dia cakap, mak, nak malam ni nak tidur dengan mak. Mak dia ni pelik. Kau ni dah form 5 nak tidur dengan mak lagi kan? Apa benda kau ni? Tapi sebabkan mak dia pun macam rasa tak sedap juga. Okeylah. Lepas tu esoknya, si anak dia ni cerita, si Lara ni cerita. Sebelum pergi sekolah, dia bagi tahu mak dia. Mak, sebenarnya mak, semalam tengah Lara study mak, Lara nampak mak, ada perempuan dia pakai baju kuning. Dia pakai baju kuning, tapi muka ni hitam macam terbakar. Dia melompat-lompat atas katil Lara mak. So apabila Kak Noh ni dengar, astaghfirullahalazim, Kak Noh ni mengucap lah, ya Allah, kau biar betul kan. Kak Noh ni dah mula rasa tak sedap dah. Lepas tu dia pun cakap kat Lara, tak apalah, nanti mak tahulah apa nak buat. Kau pergi sekolah lu kan. Tak apa, belajar, fokus. Marahlah mak dia kan. Fokus, biar benda ni biar mak settle. Sebab apa? Kak Noh ni dia dah boleh agak dah, ini mesti ada kena-mengena dengan si Syura yang datang semalam tu. Sebab kan si Syura tu pun time datang tu, time mengurut tu pun dah lain macam. Rupanya Kak Noh pun tunggu, mengharapkan si Syura ni call. Dan terbukti petang tu tiba-tiba Syura ni call. Kak Noh pun jawab, Assalamualaikum. Lepas tu si Syura ni cakap, Waalaikumsalam. Kak Noh, Kak Noh ni dia macam malas nak layan tau. Sebab dia dah tahu dah, ini masalah ni mesti si Syura ni kan, mesti ada apa-apa dia nak ni kan. Lepas tu si Syura ni cakap, Kak Noh ada rumah tak? Sebab kalau boleh Syura nak datang ni. Kak Noh cakap, ada. Kak Noh ada rumah. Datang je kan. Dah macam memeli lah sebab dah tahu kan. Datang je. Sebab maaf ya Kak Noh, sebab Syura semalam ada tinggal barang lah. Dia cakap barang. So Kak Noh pun lagilah, betul lah kerja kau sebab kau. Lagilah dia geram anak dia kena apa semua kan. Dia pun semalam tidur lena tak lena kan. Kak Noh ni macam, apa barang kau tinggal ni kan. Okey, dah geram dah ni. So dia cakap, tak apa, datanglah. Lepas tu petang tu, si Syura ni datang rumah Kak Noh. Kasih salam apa semua. Kak Noh pun macam tengok dia macam ibu mertua aku lah. Syura ni pun, Kak Noh, saya pergi masuk bilik sekejap ya. Saya nak ambil barang. Masuklah. Pergi. Kak Noh ni macam malas nak layan kan. Sorry lah tudung ni, Allah, kacau lah. Kacau mood sebenarnya. Okay, so si Syura ni pun masuk bilik. So apabila si Syura ni masuk bilik, Kak Noh ni pun duduklah kat pintu. Tengoklah si Syura cari apa kan. Yang peliknya, si Syura ni tak on lampu. Apabila Kak Noh cakap, kau cari apa? On lah lampu. Nak Kak Noh on lampu? Tak payah. Kak Noh tak payah. Tak apa. Syura bawa lighter. Lagilah pelik, apa hal kau ni? Aku ada lampu, kau nak pakai lighter buat apa? Kan? Si Syura ni, tiba-tiba lighter dia tu, dekat atas lantai tu dia nyala kan. Lepas tu dia buat macam tu. Sekeliling lantai tu. Dia suluh guna lighter dia kan. Guna pemetik api dia tu, dia suluh.
Tapi sambil tu Kak Noh yang duduk kat pintu ni perasan. Tengok je dia kan. Kak Noh tengok je dia ni, si Syura ni. Kak Noh perasan mulut dia ni sambil dia cari tu, dia macam ada baca tau. Dia macam ada baca something kau. So Kak Noh ni pun lagi geram. Tangan dia dah macam ni dah macam kurang ajar kau ni, apa benda kau ni kan. Cari. Lepas tu terbukti Kak Noh tengok tiba-tiba lepas dia dah macam tu, dia padamkan lighter dia. Tiba-tiba tangan dia macam ni. Dia macam menyapu lantai tu sambil baca-baca ni. Lepas tu dia sapu kat muka dia. Okey, dia sapu kat muka dia macam tu. Okey, lepas tu dia bangun. Okey Kak, maaf sangat Kak Noh, saya dah jumpa dah barang saya. Lepas tu Kak Noh ni pun macam pandang je dia kan, macam jap. Kak Noh dalam hati lah ni. Kak Noh ni macam, jap. Tadi time kau datang tadi, baru aku perasan muka kau tak berseri macam mana first time kau datang dulu. Muka dia tak berseri macam mana first time dia datang dulu. Dan lepas tu, dia pergi ambil barang dia. Lepas dia dah buat apa yang dia buat tu, Kak Noh perasan tiba-tiba bila dia kalis pandangan, dia cakap dah jumpa barang dia. Kak Noh perasan tiba-tiba muka dia berseri. Yang macam bulan tadi tu, tiba-tiba muka dia, astaghfirullahalazim, cantiknya kau ni. Kak Noh ni terpegun, tapi dia macam, astaghfirullahalazim, iman, fokus. So lepas dah cari barang macam tu, Syura ni nak minta diri. Tapi Kak Noh ni, dia pandai. Kak Noh ni dia nak tahu apa benda. So dia pun cakap lah kat Syura ni, Syura, kau datang jauh-jauh ni, minumlah dulu. Kan, Kak Noh buat air kejap. Tapi Syura ni dia macam nak tak nak tau. Dia macam, tak apalah Kak, saya pun dah cukup menyusahkan Akak dah ni kan. Lepas tu Kak Noh pun macam, tak adalah, duduklah dulu, Akak buat air. Tak elok lah tetamu datang. Lepas tu Syura ni pun macam, okey Kak, boleh. Syura ni pun duduk kan. Sebenarnya si Kak Noh ni dia lebih nak tahu apa benda kan, barang yang kau tinggal. Lepas tu nak tahulah cerita. So tengah hidang air tu, belum Kak Noh ni buka, agaknya si Syura ni dah rasa bersalah agaknya. Kak Noh ni baru nak tanya. Tiba-tiba si Syura ni dalam keadaan menunduk, tiba-tiba dia cakap, Kak Noh, saya pakai susuk sebenarnya. Pakai susuk. Lepas tu Kak Noh pun, astaghfirullahalazim. Kak Noh dah agak dah. Ya Allah Syura, kenapa kau pakai susuk kan? Lepas tu Syura ni dia macam, tak ada Kak Noh, macam ni. Syura bagi tahu Kak Noh, Syura ni sebenarnya isteri kedua Kak Noh. Isteri kedua. Lepas tu laki Syura ni selagi boleh, dia tak nak Kak Noh, dia tak nak Syura ni mengandung. Dia nak biar Syura ni maintain cantik. Kononnya untuk pelepas nafsu si laki dia ni tadi kan. Lepas tu Kak Noh ni pun geram lah kan, dia ada laki kan. Lepas tu dia nak guna alasan macam tu. Sebab tu lah Syura pakai susuk apa semua. So Kak Noh ni pun cakap lah kat dia, sebab tu kau pakai susuk. Sebab apa? Kau rampas isteri orang tu, kau tak fikir apa? Lepas tu si Syura ni pun macam, bukan Kak Noh, bukan macam tu. Sebenarnya saya ni dah memang bercinta dengan dia dulu. Dan tiba-tiba si laki saya ni kena kahwin paksa. Sebab itulah saya pakai susuk. Sebabnya laki saya ni dia tak boleh lupakan saya. Kan? Lepas tu si Kak Noh ni pun cakap, kau ni tak patut kau tahu dah. Dalam kau ni perosak rumah tangga orang kan, nak susuk, pakai susuk apa semua. Lepas tu kau tak menyesal ke? Kau tak takut ke kan? Kau ni muda lagi tau. Sebab Syura ni muda lagi. So Kak Noh pun cakap lah, kau ni muda, muka kau tak pakai susuk dah cantik dah. Kenapa lah kau ni, dalam kau pergi rampas pula kebahagiaan orang, lepas tu kau merosakkan hidup kau dengan pakai susuk apa semua ni kan. Tapi si Syura ni cakap, tak apalah Kak Noh, saya minta maaf sangat menyusahkan Kak Noh kan. Lepas tu dia cepat-cepat bangun. Dia tu, lepas tu sebelum minta diri tu, Kak Noh sempatlah cakap kat dia, Akak ni bukan apa dek kan. Macam makcik-makcik pula kan Kak Noh ni. Akak ni bukan apa, Akak just nak bagi tahu kau kan. Kalau engkau ni, kalau boleh bertaubat lah kan. Akak harap kau bertaubat lah sebelum kau meninggal ke apa, kau bertaubat kan? Sebab tak elok, nanti seksa engkau ni. Lepas tu si Syura ni pun tunduk je, tak ada cakap apa. Lepas tu saya minta diri dulu Kak Noh macam, kau dengar ke tak cakap aku ni? Standard lah budak remaja zaman sekarang kan, selalu macam tu. Orang cakap dengar ke tak kau ni kan. Geram je. So si Syura ni pun berlalu pergi. Rupanya
Barulah Kak Noh ni faham yang ya Allah, rupanya kau datang tu kan, yang kau mengganggu rumah aku, kau mengganggu anak aku sampai nampak perempuan dekat atas katil apa semua kan, pakai baju warna kuning. Astaghfirullahalazim, rupanya itulah gangguan ataupun itulah kadam susuk si Syura ni. Rupanya dia tertinggal kadam dia. Rupanya time dia pergi mengurut tu, panas lah. Sekejap ya. Rupanya time dia pergi mengurut tu, dia tertinggal kadam susuk dia ni. Sebab itulah kadam susuk dia pada malam tu dia round-round. Dia pusing-pusing, dia tunjukkan diri dia dekat rumah si Kak Noh ni kan. Risau lah kan, seram lah kita. Kalau boleh lah budak zaman sekarang kan, terutama Valentine's Day ni kan, yang mana nak mengorat-ngorat awet apa semua kan, yang perempuan muka, tak kisahlah muka kau tungki ke, muka kau tak cantik pun, bersyukur dengan ciptaan Allah tu kan. Kau kena percaya jodoh, ajal, maut, pertemuan semua ni Allah dah tentukan. Jangan risau kan. InsyaAllah muka kau macam mana pun kan, tak cantik ke, cantik ke, kalau itu dah jodoh kau, insyaAllah kau kena yakin. Okay, tak payah pakai susuk semua ni, tak payah buat benda-benda kurafat semua ni. Ini Kak Ram cakap ni, betul ni. Kak Ram ni dah memang natural beauty. Kalau boleh korang semua ni janganlah pakai susuk Kak Ram minta tu je. So nak bercinta tu tak salah. Lagi satu, jangan bercinta dengan laki orang kalau boleh kan. Lainlah kalau si isteri laki dia tu dah tahu, tak apalah juga kan. Dah bersetuju ke apa, tak apa. Tapi kalau boleh janganlah jadi perampas ataupun pengacau. Okay, Kak Ram pun tak suka ni. Sabar. Kak Ram bengang lah bila sebut pasal perampas ni kan. Ini rampas laki ni, ni rampas laki ni kan, macam lah tak ada laki lain. Semua nak merampas-rampas macam tu kan. So itulah cerita ataupun kisah yang Noh ni nak kongsikan dengan korang semua. Jadi itulah kejadian yang dialami oleh Kak Ram dan keluarga Kak Ram ni, anak dia apa semua kan. Na'udzubillah, sampai diganggu oleh kadam susuk tu. Aku harap korang semua yang mana tengah pakai susuk tengah pakai ataupun tak adalah, kalau korang yang sebelum ni pernah ada pakai susuk ataupun ada yang masih pakai dan tak buang lagi, aku harap korang buang lah. Kita jauhkan daripada perkara-perkara kurafat dan yang tidak mendatangkan faedah ni lah. Kalau tak pun memang kecantikan tu semua orang cari, tetapi bagi aku ciptaan Allah Subhanahu Taala tu, bagi aku tak kisahlah pandangan mata manusia ni sama ada dia cantik ke tak ke, itu tak penting. Tetapi apa yang paling penting adalah kita kena tahu kita adalah sebaik-baik penciptaan ataupun apa yang Allah dah ciptakan muka kita ni, tubuh badan kita apa semua dah cukup perfect. Tak perlulah nak minta tolong kadam susuk, tak perlu nak pakai itu pakai ini. Kalau sebelum kita meninggal, aku harap kita tak ada lah buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Alright, so aku harap korang dapat pengajaran daripada kisah yang dikongsikan malam ni. Dan aku minta maaf lagi sekali kalau ada daripada mulut makcik tu kan, bebel yang tergores hati korang. Aku nak minta maaf daripada pihak Zaf Channel, dan aku harap korang semua terhibur. Okay, so jangan taksub, jangan ambil tu sangat, anggap ini sekadar hiburan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Panas juga. Bye bye. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys.